Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Dayangku Kamaliah, Pengiran Haji Kamarudin. Berita-berita utama malam ini. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah bersempena Hari Kemerdekaan Kemboja ke-71. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri berkenan berangkat menyaksikan perlawanan bola sepak Liga Super Brunei. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada ke bawah Duli Yang Maha Mulia Pria Bansam Pria Boromonin Norodom Sihamoni Raja Kemboja. Dan Tuan Yang Terutama Samdeng Meher Bova Tipade Humani, Perdana Menteri Kemboja, Kerajaan dan Rakyat Kemboja bersempena dengan Hari Kemerdekaan yang ke-71 negara tersebut. Pada menjunjung titah perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam adalah dengan ini dimaklumkan bahawa ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah mengurniakan titah perkenan bagi Yang Mulia Dr. Hajara Fida binti Haji Garif, Pemangku Pengarah Perkhidmatan Kesihatan Kementerian Kesihatan untuk dilantik menjadi Timbalan Setiausaha Tetap Profesional Kementerian Kesihatan. Tarikh pelantikan pegawai berkenaan berkuat kuasa mulai hari Jumaat 6 hari bulan Jamadil Awal 1446 bersamaan 8 hari bulan November 2024. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abdul Rahman berkenan berangkat menyaksikan perlawanan bola sepak Liga Super Brunei. Perlawanan antara pasukan DPMMFC dan Lun Bawang FC berlangsung semalam di Stadium Mini Cerudong Park. Berangkat sama anak-anda Duli Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Anak-anda Duli Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim beraksi sebagai Ketua Pasukan DPMMFC. Dalam perlawanan ini, DPMMFC menewaskan Lun Bawang FC dengan jaringan 12-1. Pembangunan mapan dan tanggungjawab terhadap alam sekitar adalah penting bagi melindungi ruang hijau di negara ini. Ikuti bahan beritanya seketika nanti.
Peranan dan tanggungjawab Pusat Maxillofacial Pembedahan Plastik dan Rekonstruktif Wajah MFPRSC dalam sistem penjagaan kesihatan negara Brunei Darussalam antara yang diketengahkan dalam sesi dialog dan lawatan rombongan Ahli Majlis Mesyuarat Negara ke MFPRSC Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Soleha. Sesi dialog dihoskan oleh MFPRSC di bawah Pusat Pakar Pantai Jerudong PJSC. Sesi seumpamanya juga menjadi platform perbincangan mengenai kerjasama MFPRSC untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan penjagaan kesihatan di negara ini. Juga hadir Awang Haji Maswadi bin Haji Mohsin, Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan. Rombongan juga melawat beberapa tempat seperti klinik pesakit luar dan teater pembedahan hybrid. Bagi memperingati penubuhan Pertubuhan Ukur Jurutera dan Arkitek Puja ke-40, pagi tadi diadakan acara penanaman 40 pokok di Taman Mahkota Jubli Emas di Ibu Negara. Majlis melambangkan sokongan terhadap legasi 40 tahun Puja selain mempromosi kelestarian alam sekitar di negara ini. Dayang Haja Nur Hayati binti Haji Muhammad Yaakob, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Pembangunan, menekankan kepentingan pembangunan mampan dan tanggungjawab terhadap alam sekitar. Acara seumpamanya dikendalikan dengan kerjasama Puja dan Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi Jasri untuk melindungi dan memperluaskan ruang hijau di negara ini serta menyumbang kepada matlamat negara dalam memelihara hutan dan taman-taman bandar. Lebih 100 orang dari golongan yang memerlukan di daerah Tutong menerima sumbangan daripada orang ramai melalui projek Sioknya Sedekah 6.0. Diungkayahkan bersempena 58 tahun pembukaan Masjid Hasanah Bolkiah, Pekan Tutong, projek bertujuan memberi peluang kepada orang ramai memberi infak jariah berupa bantuan asasi kepada golongan yang memerlukan selain memupuk amalan sikap suka bersedekah. Ia dianjurkan oleh kumpulan belia Ibadur Rahman dengan kerjasama Jawatan Kuasa Takmir Masjid Hasanah Bolkiah, Pekan Tutong. InsyaAllah kami akan sumbangkan pada minggu ini yang mana kami sebenarnya sasaran kami target 50 keluarga, tapi Alhamdulillah sumbangan daripada orang ramai kami dapat lebih daripada 100 keluarga lah, dan kami punya sasaran pada kali ini kami target di daerah Tutong. Taman Asuhan Kanak-Kanak Taska Yayasan Sultan Haji Hasanah Bolkiah menganjurkan majlis penyampaian hadiah, sijil akademik dan konsert bagi pelajar Taman Asuhan 1. Acara berlangsung pagi tadi di Dewan Taman Asuhan Kanak-Kanak sekolah tersebut. Sijil disampaikan oleh Pengiran Hera bin Pengiran Haji Muhammad Omar, Timbalan Pengerusi Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Yayasan Sultan Haji Hasanah Bolkiah. Acara seumpamanya sebagai pengiktirafan dan penghargaan ke atas usaha gigih pelajar Taman Asuhan 1 mempersiapkan diri mereka dari segi akademik dan co-curriculum. 16 pain darah dikumpul semasa kempen derma darah anjuran perkhidmatan Makmal Hospital Pengiran Isteri Hajah Mariam daerah Temburong pagi tadi. Kempen diadakan di hospital berkenaan. Kempen antara lain bertujuan untuk membantu menambah tabung darah selain memastikan ketersediaan bekalan darah yang selamat. Kempen secara tidak langsung juga menanamkan sifat dermawan dengan cara menderma darah bagi membantu para pesakit yang memerlukan. Sempena sambutan Hari Perancangan Bandar Sedunia, Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin bermula semalam dinyalakan dengan lampu cucul pelbagai warna. Penyalaan tersebut merupakan salah satu inisiatif berterusan Jabatan Perancang Bandar dan Desa dalam memberikan kepentingan kemajuan sepadu dan kolaborasi antara pihak dalam menjana kemajuan mapan melalui penyalaan lampu berbagai warna sebagai manifestasi komitmen jabatan.
Sambutan Hari Perancangan Bandar Sedunia disambut di seluruh dunia pada bulan November. Penyalaan lampu berwarna-warni pada jambatan berkenaan juga sebagai inisiatif jabatan dalam memberikan kepentingan penggunaan tanah serta kemajuan bercampur dalam menjana persekitaran kemajuan yang optimal, teratur dan berdaya tahan. Lampu-lampu tersebut dinyalakan sehingga 18 November ini. Empat syarikat dikenakan kompaun oleh bahagian perlesenan dan penguatkuasaan Jabatan Daerah Brunei dan Muara dalam operasi yang dijalankan secara berasingan. Manakala seorang individu dikenakan kompaun atas kesalahan di bawah Akta Kesalahan Rampaian, iaitu membuang sampah di tempat awam. Puman Jaya Senderan Berhad dan JGC Jaya Senderan Berhad dikenakan kompaun RM2,000, manakala Q Abad Group dikenakan kompaun RM1,000 dan LSL Senderan Berhad dikenakan denda RM500 atas kesalahan di bawah Akta Kesalahan Rampaian. Pemilik, pengurus syarikat dan individu yang dikenakan kompaun disaran untuk tidak mengambil ringan terhadap kesalahan-kesalahan yang telah dikenakan tindakan. Bahagian Pelesenan dan Penguatkuasaan Jabatan Daerah Brunei dan Muara juga mengarahkan pemilik, pengurus syarikat dan individu untuk menjelaskan kompaun dengan segera serta membersihkan kawasan yang dijadikan tempat pembuangan sampah. Manakala Awang Khairul Aiman bin Haji Kamal Arifin dikenakan kompaun RM100. Jika gagal menjelaskan denda, kes akan dibawa ke mahkamah di bawah Akta Kesalahan Rampaian, iaitu jika sabit kesalahan boleh membawa hukuman tidak melebihi RM3,000 bagi individu, manakala bagi syarikat tidak melebihi RM30,000 atau penjara tidak melebihi 12 bulan atau kedua-duanya sekali. Piala Chancellor 2024 yang berlangsung sehingga bulan Februari tahun depan menampilkan pelbagai acara sukan dan kebudayaan yang melibatkan universiti-universiti tempatan. Petang tadi diadakan majlis perasmiannya. Perasmiannya disempurnakan oleh Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan. Majlis diserikan dengan perarakan dan pelbagai persembahan menarik daripada wakil-wakil ahli tetap dan tuan rumah Universiti Brunei Darussalam, Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Universiti Teknologi Brunei dan Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan.